forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kamal Meh tentang isu anak muda Kelantan banjiri golok untuk berhibur. Saya baca sikit. Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Yusof berkata berdasarkan maklumat Dewan Rakan sekerjanya di sana kemarin mendedahkan bahawa sangat ramai anak muda di negeri ini terutama pada Jumaat Sabtu ke sana untuk berhibur. Kalau hari Minggu hendak masuk ke pusat hiburan sampai kena tunggu giliran yang ni keluar, yang ni masuk. Okey, mari dengar respon itu Datuk Kamal Meh. Dia ketok komen macam biasa. Ini media juga melaporkan sekitar 40, rupanya banyak saya. Sekitar 40 pusat hiburan yang ada di Pekan Golok selama ini dihidupkan oleh kedatangan rakyat dari Malaysia, terutamanya pada hujung minggu sebagai di mana sebagai besarnya didakwa dari Kelantan. 3 daripada pusat hiburan berdaftar dengan pihak berkuasa beroperasi di hotel, manakala yang lain premis rumah kedai di Pekan Sepadan. Menurut ahli Parlimen Wilayah Naratiwat, kawasan 2 Sungai Golok dan Takbai, yang berhormat Amin Mat Yusof, katanya kebanyakan rakyat Malaysia memilih kelab malam yang beroperasi di hotel kerana ia lebih selesa. Jadi susulan tangkapan 6 rakyat Malaysia itu, termasuklah seorang artis, serta rampasan 6,000 pel kuda, pihak berkuasa di kawasan Golok telah pun menggandakan operasi bersepadu di semua premis hiburan. Ia bertujuan untuk memberi peringatan kepada semua pemilik premis supaya tidak membenarkan aktiviti penyalahgunaan data. Jadi sebelum operasi penahanan 6 rakyat itu setengah kelab malam, begitu kunjungannya sampai berderet orang menunggu sekarang nak masuk ke dalam kelab malam, tapi lepas operasi sebut nampaknya agak lengang sedikit. Dan saya bersetujulah dengan pandangan daripada Ketua Polis Kelantan menyarankan kalau boleh tak perlulah kita berhibur di Pekan Golok. Kerana hari ini saya apabila saya membaca pendedahan media berita harian, ini agak mengulang keinsafan yang agak mendalam di sudut hati kita bagaimana pengalaman menjadi banduan di penjara Naratiwat pada seorang lelaki dikenali sebagai Lan pada usia 45 tahun. Katanya, dia kata pada tahun 2008 beliau bukan sahaja ditahan kerana memasuki sempadan secara haram, malahan dia dituduh memiliki dadah jenis Erimin 5 ketika berhibur di kelab malam di sebuah hotel di Golok. Dia katanya perasaan takut ditahan ketika oleh pihak berkuasa Thailand amat sukar digambarkan, memandangkan katanya itulah kali pertama dia ditahan di luar negara. Jadi sebelum insiden terbabit, katanya dia sudah beberapa kali menjadi tahanan dalam negara akibat penyalahgunaan dadah. Namun ternyata apabila ditangkap di negara yang jauh lebih mendebarkan dan menakutkan. Dia kata ketika itu katanya saya ditahan bersama seorang lagi rakan. Kemudian dimasukkan ke dalam lokap Balai Polis Golok selama 2 hari sebelum dibawa ke Mahkamah Naratiwat untuk tahanan selanjutnya. Sampai itu saya perlu menjalani tahanan reman selama 2 bulan di penjara Naratiwat. Dan akibat tiada datang membayar ikat jamin, saya terpaksa menjalani hukuman penjara selama 6 bulan di sana, katanya. Jadi katanya memang sukar hidup di sana. Memang sukar. Ya maklumlah lah, duduk dengan penyenai-penyenai Thailand yang kita tak kenal. Jadi katanya bagaimanapun dia dibenarkan ikat jamin sejumlah RM12,000. Tapi kerana masalah kewangan keluarganya tidak dapat mencari wang, jadi tak dapatlah membayar ikat jamin yang katanya hanya dibenarkan dalam tempoh 2 bulan. Setelah dia dapat tahu bahawa tahanannya mengambil masa begitu lama, berbeza dengan di negara kita. Katanya kita ni kalau tahanan reman 2-3 hari boleh lepaskan, boleh bebaskan, tapi di sana tak ada. Jadi pada sebagaimana kenyataan Ketua Polis Kelantan meminta agar warga kita janganlah mencari hiburan di Golok ataupun di sepadan Thailand. Sebab natijahnya secara amat menyedihkan dan terlalu sukarlah untuk dibebaskan. Lebih-lebih lagi kadang-kadang menurut semalam saya dah bagi laporan, Ketua Polis Kelantan mengatakan ada kalanya mereka meletakkan dadah dalam minuman, dalam rokok, dalam vape dan sebagainya. Dan apabila pihak polis Thailand menyerbu, macam mana nak lepas diri? Itulah keadaannya saya. Jadi sebab itu sekarang ini memanglah kerajaan di Kelantan kata mereka tak boleh menyekat
warga Kelantan untuk berhibur di sebadan Thailand. Tapi saya rasakan jadi eloklah janganlah kita mensisihkan usia kita, masa depan kita. Sebab kalau dah masuk dalam tahanan di Thailand itu berat sangat saya. Amat berat saya. Itu keadaannya saya, kita lupakanlah apa yang berlaku di Thailand. Saya saudara Ibrahim Kasim, terima kasih Sekutu Mawar Merah untuk saya. Politik saya yang terbaru apabila tindakan Parti Amanah Johor. Pilihan raya lambat lagi. Sebagaimana Datuk Zaid Ahmadi mengatakan, tinggalkan dulu persoalan untuk pembayaran kursi dan sebagainya. Elakkan berpolitik. Sebab sekarang ini masa untuk kita menyantuni rakyat. Tapi nampak gayanya tidak diendahkan. Sebab itu, menurut Naib Presiden Amanah, itu Datuk Mahfuz Omar, katanya tindakan Parti Amanah Johor menuntut bilangan kursi untuk ditandingi dalam pilihan raya negeri adalah perkara biasa yang menjadi lumrah dalam proses perundingan antara mana-mana parti politik. Katanya beliau yakin perkara itu pastinya akan dapat diselesaikan oleh Pakatan Harapan dan Barisan Nasional serta dimuktamadkan secara telus dan saksama. Saya rasa kadang-kadang tak perlu pun kita bercakap soal kursi dan sebagainya. Pilihan raya jauh lagi. Jauh lagi, bukan pilihan raya di Sabah saya. Masih jauh lagi. Tapi itulah bagi mereka yang kemabukan untuk mencari kursi dan sebagainya. Sebab itu saya katakan, apakah permohonan mereka itu mendapat restu daripada pengurusi Pakatan Harapan, Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan dapat disantuni oleh Presiden UMNO. Jadi kalaulah kaca menjadi intan, saya rasa tak mungkin berlaku, saudara. Jadi sebab itu kata Datuk Mahfuz, itu perkara biasa. Kerana bagi saya, selagi belum ada satu kata putus daripada perundingan, maka sudah tentu akan ada pihak yang menuntut. Ada pihak yang mengatakan itu hak kami. Namun kesudahannya nanti akan pastinya supaya tidak berlaku sebarang pertembungan sama sendiri. Beliau percaya kepimpinan UMNO juga mempunyai keterbukaan yang luas untuk melihat masa depan parti politik mereka, katanya. Jadi Datuk Mahfuz mengatakan sebagai mengulas kenyataan timbalan pengurusi Amanah Johor, itu saudara Zulkifli Ahmad baru-baru ini yang tidak menolak kemungkinan berlaku pertembungan antara Pakatan Harapan dan Barisan Nasional pada pilihan raya negeri Johor akan datang, saudara. Itu yang berlaku. Saya agak tarik hati juga apabila Yang Berhormat Datuk Seri Abang Mat Sabu, beliau menyatakan bahawa selaku Menteri Pertanian dan Kejaminan Makanan, beliau mengatakan penggantungan Perlembagaan Pertubuhan Peladang Kebangsaan Nafas sebenarnya tidak ada kaitan dengan politik. Dia katanya penggantungan berkenaan telah dibincangkan bersama dengan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi sebelum keputusan dicapai. Sebab ada orang mengatakan ada juga kalangan ahli lembaga pengarah dalam nafas itu terdiri daripada orang UMNO. Jadi kata Datuk Seri Abang Mat Sabu, gantung perlembagaan nafas bukan untuk buang orang UMNO. Jadi sebab itu spekulasi dimainkan, kononnya Amanah mau kuasai nafas dengan membuang semua UMNO dalam nafas. Jadi sebenarnya tak ada kena-mengena, katanya. Tak ada kena-mengena dengan politik. Dan pihaknya telah pun berbincang dengan Datuk Zahid. Malahan Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri juga bersetuju dan menyokong bahawa semua itu bukan ada kaitan dengan politik. Apa yang mahu dilakukan adalah untuk membuat perubahan tata kelola yang baik. Kerana Perlembagaan Nafas telah pun digantung berkuat kuasa pada 1 November lalu untuk penambahbaikan tata kelola dan tadbir urus pertubuhan berkenaan dengan arahan yang telah pun dikeluarkan di bawah Seksyen 20 dalam Golongan 1. Khamis lalu, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Zainal Rahim Seman dilantik sebagai pengurusi Majlis Penasihat Nafas. Dan itu, kata Datuk Seri Mat Sabu, ahli Majlis Penasihat baru merangkumi pengurusi, 3 orang anggota Majlis Penasihat dan 5 orang pentadbir telah pun menjalan tugas dan akan merangka struktur serta reformasi baharu nafas. Kita ketahui saya bagaimana nafas ini terdedah dengan kononnya melibatkan peruntukan sejumlah 1.8 bilion. Saya melihat kalaulah nafas ini mengkhianati harapan kerajaan untuk membangun dan membantu warga petani itu, kalaulah ada berlaku
sesuatu yang tak baik. Ini adalah merupakan pengkhianatan terhadap warga petani, saudara. Kita saya baca detail lagi. Ketua Kelantan Datuk Muhammad Yusof berdasarkan maklumat daripada rakan sekerjanya di sana kemarin mendedahkan bahawa sangat ramai anak muda dari negeri Indo terutama pada Jumaat dan Sabtu ke sana untuk berhibur. Kalau hari Minggu hendak masuk ke pusat hiburan sampai kena tunggu giliran. Yang ni keluar, yang ni masuk, penuh, terlalu ramai. Hari biasa pun ramai, hari Minggu lagi ramai, katanya kepada pemerintah selepas majlis sesuai kenal bersama media di sini pada Isnin. Kita baca punya kau kerja. Apa pada anda, Pak Ibrahim? Assalamualaikum.